Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Ken kerana engkau nama terbilang. Dalam video ini, saya ingin membentangkan tentang soalan yang diberikan, iaitu isu-isu konflik semasa, persepandanan dan tuntutan bertindak serta implikasinya terhadap Malaysia Barat. Dalam video ini, saya ingin menceritakan tentang krisis pencerobohan Lahad Datu 2013. Ini adalah satu peristiwa yang berlaku di Lahad Datu, Sabah, Malaysia pada tahun 2013. Krisis pencerobohan Lahad Datu 2013 mengkaitkan kepada insiden diplomatik yang berlaku di antara Malaysia dan Filipina. Sejurus selepas 235 orang Filipina yang sebahagiannya bersenjata mendarat di Kampung Tantor, daerah Lahad Datu, Sabah pada 11 Februari 2013. Kumpulan tersebut yang mengelarkan diri mereka sebagai Angkatan Keselamatan Diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara dan menyatakan bahawa melamar mereka adalah untuk menuntut kembali wilayah mereka di bahagian timur Sabah. Pasukan-pasukan keselamatan Malaysia sudah mengepung Kampung Tantor di Lahad Datu yang menjadi tempat mereka berkumpul manakala perundingan secara aman masih lagi dilakukan. Gambar berikut menunjukkan kepada peta lokasi kawasan kejadian peristiwa tersebut. Krisis pencerobohan Lahad Datu telah berlaku di Kampung Tantor, daerah Lahad Datu, Semporna, Kunak dan Tawau di pantai timur Sabah. Di antara lokasi yang disebutkan, Lahad Datu merupakan kawasan pertempuran. Peristiwa ini berlaku pada 9 Februari 2013 hingga 22 Mac 2013. Peristiwa ini berlaku kerana kawasan timur Sabah yang tidak dimasukkan ke dalam perjanjian rangka kerja mengenai bangsa Moro. Oleh itu, satu kumpulan dari Filipina telah mendarat di pantai timur Sabah bagi mengambil kembali wilayah tersebut untuk dijadikan wilayah Filipina. Sebelum saya menceritakan tentang krisis pencerobohan Lahad Datu, saya ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang latar belakang krisis tersebut. Dalam konflik yang berlanjutan, Filipina telah menuntut mengenai pendudukan Malaysia ke atas negeri Sabah kerana wilayah Kesultanan Sulu juga merangkumi bahagian utara timur Borneo yang termasuk dalam Kepulauan Sulu. Pada 7 Oktober 2012, Presiden Filipina telah mengumumkan bahawa rangka kerja perjanjian damai yang melibatkan antara kerajaan Filipina dan Barisan Utama Pembebasan Islam Moro. Bagaimanapun, pewaris Kesultanan Sulu berasa diketepikan dalam perundingan tersebut. Sebagai tindak balas, Sultan Jamalul Kiram ketika mendakwa dirinya menjadi pewaris sah kepada takhta Sulu. Beliau telah menetapkan pada 11 November 2012 bahawa kontijen awam dan tentera yang dipimpin oleh Raja Muda harus menuntut hak-hak wilayah di Borneo Utara. Selepas itu, berkaitan dengan tuntutan di Mahkamah Antarabangsa, Mahkamah Antarabangsa telah memutuskan bahawa Sabah dan semua kawasan kepulauannya adalah di bawah persekutuan Malaysia. Selepas meneliti kesemua perkara yang berkaitan dengan pendudukan di negeri Sabah, Mahkamah Antarabangsa juga tidak menerima permohonan kerajaan Filipina untuk campur tangan dalam urusan persengketaan status Pulau Simpadan dan Pulau Likitan yang berlaku di antara Malaysia dan Indonesia. Keputusan ini telah diakui oleh semua rakyat Sabah bahawa mereka adalah sebahagian daripada Malaysia. Seterusnya, saya ingin menceritakan tentang motif kedatangan mereka ke Lahad Datu. The Manila Times menyebut bahawa pencerobohan tersebut berlaku sejurus selepas pemimpin pembangkang Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Malaysia akan kehilangan Sabah tidak lama lagi di dalam salah satu ceramah politik yang diadakan oleh parti beliau, iaitu Parti Keadilan Rakyat. Bukan itu sahaja, agensi perisikan Filipina juga telah menyatakan ada campur tangan beberapa pihak yang telah mencetuskan kejadian ini. Salah satu pihak yang dikenal pastinya adalah Anwar Ibrahim. Puteri Jamalul Kiram ketika juga menyatakan dakwaan mereka disokong oleh Anwar Ibrahim
atau orang lain. Selepas saya memperkenalkan tentang latar belakang krisis pencerobohan Lahad Datu, saya juga ingin menceritakan tentang kronologi yang berlaku dalam krisis tersebut. Pada 12 Februari 2013, bunyi tembakan telah memecahkan ketenteraman yang berada di dalam kampung Tandor. Sekumpulan lelaki bersenjata berasal dari Filipina menceroboh pantai Lahad Datu. Pada 14 Februari, Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar mengumumkan bahawa kumpulan berkenaan adalah tentera pewaris berketurunan Raja Sulu yang dikenali sebagai Askar Diraja Kesultanan Sulu. Mereka tidak mahu rakyatnya berketurunan Sulu dihantar pulang ke negara asal. Jadi, pada 18 Februari, Malaysia dan Filipina bekerjasama berusaha selesai secara diplomasi tanpa sebarang pertumpahan darah. Selepas itu, pada 26 Februari, tempoh pengusiran mereka tamat, namun begitu, rundingan terhadap kumpulan penceroboh itu masih diteruskan. Lepas itu, satu pertempuran pecah antara PDRM iaitu Polis Diraja Malaysia dan pengikut Abimuddin Kiram berlaku pada 1 Mac 2013. Dua anggota PDRM dari kumpulan Komando 69 telah terkorban, sementara 12 pengikut Abimuddin Kiram telah terbunuh dalam peristiwa tersebut. Pada 3 Mac, serangan di Kampung Sri Jaya Simuno Sempurna menyebabkan kematian 6 anggota polis dan 6 penceroboh. Konflik ini bermula ketika polis Malaysia memeriksa rumah seruan pendatang tanpa izin Filipina yang disyaki melindungi penceroboh. Dan serangan ini berakhir dengan kematian Imam Maas dan 4 anaknya yang melindungi saudara mara Sultan. Pada 5 Mac, Malaysia telah menghantar pesawat perjuang TUDN untuk melancarkan serangan bom dari udara ke tempat persembunyian pengikut Abimuddin Kiram. Sekira 30 mayat penceroboh ditemui dan seorang penceroboh di tempat mati, sementara 67 penceroboh telah terbunuh dan 149 ditahan setakat itu. Seterusnya, Polis Malaysia telah menangkap 104 warga Filipina yang disyaki berkaitan dengan Jamalul Kiram ketiga di bawah Akta Kesalahan Keselamatan 2012 dan 11 pengganas Sulu ditangkap, sementara 8 didakwa di bawah Seksyen 121 Kanun Kesesaan pada 7 Mac. Setelah kita mengetahui tentang apa yang berlaku dalam krisis pencerobohan Lahad Datu, marilah kita tengok pada situasi semasa. Jadi yang pertama sekali ialah peningkatan anggota keselamatan. Setelah berlakunya krisis pencerobohan tersebut, Kerajaan Malaysia telah meningkatkan bilangan polis dan tentera dengan menggerakkan pengawal Regimen Askar Melayu Diraja. Selain itu, 7 batalion ATM dari Semenanjung dan 1 batalion PGA dari Sarawak juga telah dihantar bagi meningkatkan kawalan keselamatan di Sabah. Bukan itu sahaja, kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah (ESKOM) telah ditubuhkan pada 7 Mac 2013. Diikuti dengan pelancaran Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah iaitu ESZOM pada 25 Mac 2013 oleh Perdana Menteri Najib Razak bagi memperkuatkan keselamatan maritim di kawasan tersebut. Yang gambar tersebut telah menunjukkan kawasan ESZOM. Antaranya termasuklah Tawau, Kunak, Lahad Datu, dan juga Sempurna. Lebih-lebih lagi, marilah kita lihat pada rentetan peristiwa daripada insiden berkaitan. Yang pertama sekali ialah penggodaman. Perang cyber turut tercetus dengan kumpulan penggodam dari Malaysia dan Filipina saling menggodam laman web beberapa pertumbuhan antara satu sama lain bagi menyemarakkan rasa tidak puas hati berkenaan isu tersebut. Yang seterusnya ialah telah berlakunya protes di Kedutaan Malaysia. Seramai 100 rakyat Filipina menganjurkan bantahan di Makati pada 5 Mac 2013. Mereka mengesah kerajaan Malaysia untuk menamatkan keganasan di Sabah, manakala ada sesetengah yang menyokong perjuangan Kiram. Sekurang-kurangnya 50 anggota
polis dan truk bomba dikerahkan ke kawasan tersebut. Kedutaan kemudiannya juga digantung operasi akibat bantahan tersebut. Kemudian, Ketua Menteri Sabah telah mengumumkan bahawa anggota yang terkorban juga dinaikkan pangkat manakala sumbangan sebanyak RM100,000 Malaysia akan diberikan kepada keluarga anggota PDRN yang terkorban di dalam pertempuran di Lahad Datu. Bagi anggota yang cedera, sebanyak RM50,000 Malaysia akan disumbangkan oleh kerajaan negeri. Akhir sekali, banyak aparatur pembangkang di Filipina sedang mensasarkan kelemahan kepada Presiden Filipina kerana tidak menyokong bentuk penganas sulu di Lahad Datu dan telah menceritakan kononnya pasukan keselamatan Malaysia telah memukul dan membunuh warga Filipina di Sabah. Namun begitu, tiada bukti sahih bahawa perkara ini telah berlaku. Jadi kesimpulannya, krisis pencerobohan Lahad Datu telah menjadi satu peringatan tentang cabaran yang terlibat dalam keselamatan sepadan dan pertikaian wilayah. Peristiwa tersebut telah menekankan kepentingan mengekalkan kewaspadaan, meningkatkan keupayaan perisikan, mengukuhkan penyelarasan antara agensi dan mencari penyelesaian diplomatik untuk mencegah dan bertindak balas terhadap ancaman keselamatan dengan berkesan. Tambahan pula, krisis ini telah menonjolkan kepentingan pelibatan masyarakat, kesediaan ketenteraan dan perpaduan nasional dalam menangani cabaran bersama dan memastikan kedaulatan negara. Malaysia telah mengambil iktibar daripada insiden Lahad Datu supaya mengukuhkan pertahanan, meningkatkan kecekapan pertahanan dan berusaha untuk menyelesaikan pertikaian wilayah secara aman. Dengan ini, rakyat Malaysia dapat hidup dengan aman tanpa masalah keselamatan. Yang berikut merupakan rujukan yang saya rujuk untuk membuat video ini. Jadi, kalau sekarang ada apa-apa soalan boleh komen di bawah. Dan kalau ada apa-apa penambahbaikan dan cadangan juga boleh komen di bawah. Jadi, setakat ini video ini. Terima kasih dan tolong like and share ya.